salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya Syaril Muslimin dalam edisi khas. Minggu ini edisi khas bertandang di Kudat Sabah yang sudah sememangnya menjadi tumpuan para pelancong dengan keindahan dan panorama alam semula jadi. Tidak jauh daripada bandara Kota Kinabalu, Kudat sememangnya menjadi tumpuan dan tarikan para pelancong yang berkunjung ke Sabah. Salah satunya kawasan yang semestinya dikunjungi oleh para pelancong adalah Tif of Borneo Simpang Mengayau. Paparan edisi khas minggu ini membawakan Anda menyingkap satu lagi kawasan yang sangat unik dan menarik untuk dikunjungi para pelancong di Kudat. Kampung Sumangkap Matung Gong sudah terkenal dengan industri pembuatan gong sejak dahulu lagi. Apa yang menariknya? Penduduk kampung bersama-sama dalam membangunkan industri pembuatan gong secara sendirinya. Kini, kampung ini menjadi tumpuan para pelancong asing yang berkunjung ke Kudat. Lebih-lebih lagi, kampung ini mempunyai sejarah tersendiri dan tercatat dalam Book of Record memiliki gong gergasi di dunia. Kru paparan edisi khas adalah beragam. Sekarang ni kita dah sampai di Kampung Sumangkap. Perjalanan dari KK mengambil masa dalam kira-kira 3 jam. Sekarang ni jom kita lihat apa aktiviti dalam pembuatan gong diorang. Jom. Sekarang ni kita sedang menuju ke rumah kedua kampung. Sekarang ni kita bersama dengan Ketua Kampung Sumangkap dan kita akan bertanyakan sedikit tentang asal-usul kampung ni. Okey Pakcik, mungkin Pakcik boleh ceritakanlah sedikit di sini kan, apakah sejarah Kampung Sumangkap di sini? Kampung Sumangkap ini dulu orang sini yang mau bikin yang batu itu. Jadi orang lama itu jadi nama Sumangkap. Batu itu. Maksudnya batu ya, asal daripada nama batu. Ya. Nama ini dia dari apa Dari Mbak? dulu, Dari ya. batu. Oh, dari batu. Ya. Iya, batu yang kena macam dia ada kena apa serang macam kena sarang apalah Ya, yang besi. Oh. Itulah itu. Mula-mula dorang panggil apa Sinangkapan saja. Sinangkapan. Lama-lama jadi Sumangkap sudah. Macam kalau dulu tungkong tu Pakcik dibuat untuk apa? Memang untuk dijual kah atau untuk diri sendiri sajalah? Sendiri. Sendiri sajalah. Lama-lama dia mau jual. Baru jual. Ya. So, kalau kedatangan pelancong kan tu orang-orang luar lah kan datang ke sini. Iya, iya. Orang suka sini tu memang mau tengok gong Ya. tak? Ya, mau tengok agung orang lain-lain. Di mana-mana orang kalau sudah yang sekarang itu di mana-mana kampung ada datang sini. Di Titi, di Sandakan. Oh, dorang jual di sana. Jadi sekian sajalah Pakcik, itu sajalah Pakcik. Terima kasih ya Tay. Terima kasih Pakcik. Ya, terima kasih.
Cara permulaan dong di sini mulanya dalam mimpi. Mimpi itu Allahyarham punya moyang, yaitu Cik Lundu. Ya, moyang kami di sini. Dan waktu itu pembuatan dong ini di sini belum muncul, tapi mungkin semua itu kami tahu semua itu rezeki dari Tuhan dan pemberian dari Tuhan. Jadi melalui mimpi lah. ya, dia melalui mimpi yang kampung ini akan mengalami satu perubahan satu hari nanti, di mana gong itu akan menjadikan kampung ini akan terkenal pada satu hari nanti. Dan dalam mimpi itu dia kena ajar cara-cara untuk membuat gong sampai gong itu siap lah. Dan pada keesokan harinya dia berikhtiar untuk mencari bahan-bahan yang disebut dalam mimpi dia itu. Kemudian dia menggunakan keesokan harinya juga buat gong sampai gong itu siap dan dia menghasilkan gong. Oke, jadi permulaan gong di sini menurut kakak ini bermula daripada mimpi moyangnya yang dalam mimpi itu menyatakan bahwa kampung ini akan maju melalui pembuatan gong dan akan terkenal, maknanya bukan saja di seluruh Sabah nih, tapi untuk pelancong luar juga lah. Dan ini merupakan contoh yang pertama lah, yang selepas moyang mereka mendapat mimpi itu yang mengenai cara pembuatan gong, yang ini bukan yang asal lah. Terkenal sejak 1995. Ya, sejak terkenal dengan gerhana matahari itu yang ada di daerah Matenggang. Nah, sejak itu kampung kami dipromosikan sebagai salah satu kampung pelancongan yang ada di negeri Sabah. Mana bermula daripada peristiwa gerhana matahari. Ya. Tapi sebenarnya pembuatan gong itu ya sebelum. Tapi selepas gerhana matahari, peristiwa gerhana matahari itu artinya mula dinaikkan di kampung ini. Dulu ada lebih 30 buah bengkel. Itu yang selebihnya ada yang sekarang bekerja dengan kerajaan, ada yang meninggal, dan anak dalam keluarga ataupun isi rumah dalam keluarga itu ada yang tiada menyambung perusahaan seperti membuat gong nih. Itu yang buat sekarang tuh dia berkurangan lah ya, dalam 15 keluarga. Sekarang tinggal 15 keluarga yang menjalankan aktiviti pembuatan gong lah. Tapi supaya macam sekarang ini kami punya generasi muda banyak yang berminat untuk menceburi dalam pembuatan gong ini, memandangkan walaupun permintaan dia sekarang kurang, lebih-lebih kalau macam dalam bulan 1, 2, 3, 4 begitu permintaan dia kurang, tapi dia ada macam peningkatan dalam bulan-bulan tertentu lah, seperti dalam perayaan Pesta Kamatan dalam bulan 5 lah, bulan 6, bulan 11, bulan 12. Kalau gong dia ada banyak jenis lah. Misalnya kalau begini dia kami panggil tawak. Tawak. Iya. Yang macam ni kami panggil seludon. Ya, seludon dia punya bunyi lain lagi. Yang seludon ni dia macam agak berbeza dengan yang ini tadi. Okey. Ini material dia apa? Kalau yang ini dia punya bahan jenis kepingan flat zinc. Oh, Okey. Yang tuna dia tembaga. okey. Tembaga. Kalau lepas tu yang kami panggil tuna seludon, ini kami panggil canang. Ya. Yang punya bunyi itu agak nyaring lah, Iya. berbanding dengan Iya. seludon ni tadi. Ya. Gong lain bunyi, seludon lain, canang lain.
Lepas tu kita pergi gong kulintangan. Kulintangan ini lah. Ini juga. Jadi kesemuanya jenis gong ada 4 jenis lah. Ada 4 jenis. Ya. Ya makcik, saya tertarik dengan bahan yang digunakan di sini. Mungkin ini apa makcik? Adakah bahan-bahan yang digunakan untuk kulintangan ini kah? Atau macam mana? Mungkin makcik boleh terangkan sedikit. Yang ini kita biasa guna untuk ukuran kulintangan. Dia punya size. Oke, dia ada size untuk 9, 8 dengan 7 dia satu sukatan. Ya. Lepas tu 5 dengan 6 satu sukatan. Oke, lepas tu 3 dengan 4 satu, dengan 1 dengan 2 satu sukatan juga. Oke, ini sajalah yang bahan-bahan kita guna. Oke, maksudnya bahan-bahan ini digunakan untuk mengukur bulatan kulintangan. Oh, Ya. begitu. Oke, macam kalau besi ni atau kalau lini, makcik dapat dari, sumber daripada mana? Kalau biasa besi kita beli di Sikwati lah. Sikwati. Iya, di Kozai Sikwati. Kalau macam yang tembaga tu pula makcik? Kalau tembaga kita biasa beli di KK lah. Oh, di KK. Iya. Biasanya satu ni makcik dijual dalam harga berapa? Kalau size begini kita jual dalam harga 200 lebih lah, 250. Oke, kalau yang kecil ni? Kalau yang kecil ini 120. 120. Iya, ikut dia punya size lah. Kalau dia size gong dia punya harga lain, kalau size canak dia punya harga lain. Oke, kalau dia kulintangan pun lain. Kalau macam suludan, kalau yang terbaru kita pakai jasa macam yang pet begini, kalau suludan kita jual dalam harga 100 lebih. Tapi kalau yang tembaga kita jual dalam harga 1.000 lebih saja. Biasanya macam permainan gong ni makcik, adakah dia hanya khusus dimainkan oleh golongan lelaki ataupun juga boleh dimainkan oleh golongan perempuan? Ini bebas, boleh dimainkan oleh gulungan perempuan, boleh dimainkan oleh gulungan lelaki, boleh juga dimainkan oleh gulungan kanak-kanak. Gitu. Biasanya mungkin gong ni dimainkan pada waktu perayaan kah, mungkin pesta kah, bagaimana? Biasa kalau di sini dia banyak, kalau penggunaan gong ada banyak lah. Biasa kita pakai untuk pesta, upacara perkawinan, tarian tradisi ataupun ada persembahan gitu lah. Oh, gitu. Ya. Oke, itu sebab sedikit tentang pengetahuan kita tentang gong sini, berapa harga dia, apa material yang digunakan, dan mungkin apakah juga jenis-jenis gong yang dihasilkan di sini. Jadi sekian saja. Oke, jom. Saya mau tanya lah kan, kalau macam proses yang sedang dilakukan di belakang tu kan, proses apa kan itu? Itu proses mencantum gong. Ya, tengah di untuk bahagian daun dengan dia punya permukaan. Oh, daun dan juga permukaan. Jadi kalau proses ni ambil masa berapa lama ya? Prosesnya mengambil masa dalam kalau sebiji siap dalam satu jam. Kalau macam yang ini dia ada berapa biji di sana, dia ada 3 biji yang sedang di rolling. Boleh siap dalam setengah hari ya. Setengah hari. Jadi kalau macam proses welding ni kan, memang di tempat akak ni, di bahagian bengkel akak ni memang buat untuk welding saja ke ataupun bahagian lain juga dibuat di sini? Semuanya dari mengukur sampai memahat, membuat semualah sampai dah siap. Sampai dari proses mencapai yang proses yang terakhir. Oh, sampai proses yang terakhir Ya. lah. Okey, ini adalah bahagian daun yang digunakan untuk menyiapkan salah satu bahagian daripada gong, ataupun kalau yang dah siap dia adalah di bahagian ini. Ini adalah bahagian daun. Dan ini adalah bahagian permukaan gong di mana yang akhirnya akan menghasilkan bunyi di bahagian ini. Okey, jadi jom kita lihat proses pembuatannya.
menaikkan kehidupan sosial macam di kampung ini lah. Sebab rata-rata yang di sini yang pengusahanya memang sekarang ini walaupun dia berkurangan, tapi Gong ini boleh menaikkan taraf kehidupan seseorang. Kalau dia diusahakan itu dengan sabar, kegigihan itu memang adalah mesti ada. Kebanyakan pelancong yang datang ataupun macam artis, wartawan, ada yang dari persatuan NGO lah yang datang untuk mempromosikan kampung kami selepas kampung kami kita sudah SDSI. Setelah itu segera sedikit ada melonjakkan sedikit nama kampung kami sebagai salah satu pusat pelancongan ya, yang ada di negeri Sabah. Saya datang sini sebab saya ikut travel agency, sebab dia kata apa di KK kami sudah habis jalan di luar dari KK lah di Kudat. So the way ke Kudat kami singgah di sinilah untuk tengok macam mana depa bikin gong kan. So sampai sini kami ambil gambar dulu. Hai si gadis Sabah, bikin aku jadi tertawa padamu. Selain daripada aktiviti utama iaitu pembuatan gong di sini, wujudnya juga aktiviti sampingan, iaitu kesan daripada aktiviti gong itu iaitu seperti di sini kita boleh lihat boleh tanya tak makcik tengah buat apa tu? Buat sulaman. Memang banyak tempahan ke makcik? Atau untuk apa ni makcik? Untuk dijual? Untuk sampingan saja. Oh, sampingan. Berapa lama lah cik untuk ambil masa untuk siapkan satu ni? Ya kalau Tulang begini besar. 1 tahun ini belum lagi siap oh. 1 tahun belum lagi Ya. siap. Oh sambil-sambil buat lah, bukan Ya. hari-hari buat. Bukan hari-hari. Kalau dijual ni berapa makcik harga dia? Kalau ini Ya, kalau ada 1.200. Oh, 1,200. Memang tradisional pakai tangan semua. Okey, itu saja makcik. Terima kasih ya makcik. Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Okey, itu saja untuk kita boleh tengoklah aktiviti sampingan yang wujud dari aktiviti pembuatan gong di sini. Untuk pembuatan sulaman lah yang dijadikan untuk tujuan penjualan kepada pelancong. Selain kita berpijak mereka menjual gong, kita juga dapat lihat mereka juga menjual makanan seperti krepek, ais untuk pelancong. Okey, di sini kita dapat lihat peniaga di kedai ini. Okey, adik apa yang dijual di sini? Kalau macam makanan ringan, keropok, minuman. Okey, memang selalu pelancong datang untuk beli kat sini. Iya, kalau cuti kan memang ramai yang datang, jadi jam kami tidak ada. Agak-agak berapa lama adik berniaga? Baru tahun lepas. Ya. Lepas keadaan perpustakaan. Ya. Okey, sekarang ni kita dapat tengok walaupun kita dapat tengok macam perbuatan gong, mereka juga ada perniagaan sampingan dia lain. Dan dia dibuka dari tahun lepas lagi. Okey, ni dijadikan sebagai pendapatan sampingan dia orang. Kerajaan yang ada termasuk bengkel ni, perbaikan bengkel, macam bahan pemotong, grill, penutup telinga, sarung tangan, dan yang pernah terbesar kali yang dulu yang kepingan split berada. Itu yang paling mahal jarang bantuan. Hingga aku tak pernah jemu memikir. Pembuatan gong dia tidak
tapi dia ikut musim. Ya bermusim kadang-kadang dalam bulan 6, bulan 10, bulan 11, bulan 12 kadang-kadang ya pendapatan kami naik lah. Dalam bulan 5 nih, bulan 6 nih ada tumpahan yang banyak sampai kami sendiri tidak menang pangan. Sekian saja paparan edisi minggu ini membawa Anda ke Kampung Semangkap Matunggong. Sampai berjumpa lagi. Bye.